Ya, memang saya menyesal beli barang Apple ni. Menyesal sebab saya beli terlampau lambat. Kenapalah tak beli awal-awal kan? Okey, selamat datang dan selamat kembali ke channel Hazim Azmi. So, hari ini kita nak unboxing dan juga review bukan satu barang, satu gadget, tetapi ada 3 item yang kita akan unboxing pada hari ini. Yang pertama, Apple iPad Pro 11 inci tahun 2020. Yang kedua, kita ada Magic Keyboard untuk iPad Pro. Dan yang ketiga, kita ada Apple Pencil second generation. So, hari ini memang sangat bermakna sebabnya inilah item yang sangat-sangat saya teruja untuk tunggu dan sangat-sangat happy. Sebab ini kali pertama saya membeli iPad yang kebiasaannya memang orang nak sangat guna. So, memang sangat-sangat happy lah bila dah berada di depan mata saya sekarang ini. Okey, kita letak dulu dekat bawah barang-barang yang lain. Kita pergi kepada perkara utama terlebih dahulu, iaitu iPad Pro 11 inci tahun 2020. Alright. Okey. Kita tengok terlebih dahulu kotak luaran macam mana. Okey, untuk iPad Pro 11 inci ini dengan storage 256GB warna silver, saya beli dengan harga RM3,949. Manakala Magic Keyboard floating, yang ni, alright. Kita tengok dulu dia punya kotak luaran macam mana. Okey, yang ni harga RM1,349. Dan yang seterusnya, Apple Pencil second generation. Okey, yang ni harga RM549. 3 item ini totalnya RM5,900. Dengan harga RM5,900 ini, mesti korang pun akan tertanya-tanya kan, kenapa tak beli laptop terus? Dengan harga ini, sebenarnya saya boleh beli new MacBook Pro yang 13 inci Apple chipset yang M1 punya tu. MacBook Pro yang baru ni harga lebih kurang RM5,600. Dan juga dengan harga RM5,900, saya yakin korang pun mesti terfikir kan, saya pun boleh beli laptop Windows ataupun laptop yang laptop gaming lah dengan harga yang ni. So sebenarnya saya pun dah ada laptop gaming yang saya gunakan sebelum ini untuk editing video dan juga editing gambar. Saya gunakan sebelum ini laptop gaming Asus ROG Strix Hero 3. Sekejap saya tunjukkan laptop saya sebelum ni. Alright. Masih lagi bertahan dengan baik, memberikan performance yang sangat-sangat baik untuk editing video dan juga untuk edit gambar-gambar. Hasil pemerhatian saya yang saya tengok dan yang saya mencari sebuah iPad ataupun tablet yang saya perhatikan ada jenama-jenama yang lain lah. Okey, mungkin jenama Samsung ataupun Microsoft Surface. Setelah saya perhatikan dan saya study dekat YouTube, kebanyakannya menunjukkan iPad Pro mempunyai performance yang lebih baik berbanding dengan tablet ataupun Microsoft Surface yang lain. Saya juga perhatikan dan juga study dekat YouTube, ramai yang orang buat review iPad Pro ni mampu dengan baiknya untuk proses editing video 4K. Oh, memang padu lah kan. So, saya rasa iPad Pro ni dengan gabungan keyboard dan juga Apple Pencil ni memang sangat-sangat sesuai lah dengan saya. Individu yang suka sangat
untuk edit video dan juga gambar. Okey, so sekali lagi kita bersedia untuk unboxing iPad Pro 11 inci. Inilah dia, saya punya iPad Pro. Okey, so ini merupakan iPad Pro yang pertama bagi saya dan saya rasa sangat-sangat teruja lah untuk unboxing dan tengok sendiri depan mata saya. Wow, dah lama saya nantikan momen-momen macam ni ya, untuk saya pegang sendiri iPad idaman saya untuk saya lakukan banyak perkara. Alright, dan kita tengok sekali lagi iPad idaman ya. So yang ni saya beli iPad Pro 11 inci second generation. Okey, varian 256GB. Okey, Wi-Fi sahaja, warna silver. Okey, jom kita sama-sama merasai pengalaman ini dengan kita unboxing iPad Pro idaman. Okey. Okey, jom kita tengok dekat sini dia dah sediakan satu tempat untuk kita tarik je. Okey. Kita tarik je dia punya plastik ni untuk unboxing. So memang Apple ni dia memang dah study lama dah. Dia punya department bahagian unboxing ni, dia dah tahu dah kita sebagai pengguna ni suka sangat unboxing. So di mana geng-geng yang suka ASMR, jom kita dengarkan ya plastik unboxing ini macam mana. Wow, teruja. Saya sangat teruja sebenarnya. Okey, dah bersedia ke belum? Okey, saya bagi anda semua dengar dia punya plastik untuk unboxing iPad Pro ni. Oh yo. Okey. Dengar tak? Tak dengar ya? Okey. So dengar ya. Okey. Dengar tak? Dengar. Saya bagi anda dengar dia punya plastik dia. Inilah dia iPad Pro 11 inci untuk tahun 2020. Jom kita sama-sama buka dia punya kotak dia. Okey. Okey, dia punya buka ni kena berhati-hati, geng. Uish, agak susah sebenarnya nak buka dia punya kotak. Kenapa tak keluar ni? Oh, nampak dia tak nak keluar Oh, agak ketat sebenarnya. Kena memerlukan tenaga untuk buka benda ni. Sekejap maklumlah ini baru kali pertama ya saya unboxing iPad Pro. Alright. Wush, susah Okey, dah nak keluar dah. Okey, standby. Itu dia iPad Pro tahun 2020. Sudah pun keluar daripada kotak. Okey. So, dah boleh tengok ini dia iPad Pro 11 inci. Okey, jom kita sama-sama tarik keluar dia punya badan dia. Alright. Itu dia, guys. Inilah dia iPad Premium, menjadi idaman semua orang. Okey, ini bahagian depan dia so boleh tengok ini bahagian depan. So yang ni dia punya bahagian belakang dia. So dia punya kamera. Ini dia punya Apple logo. Wow, okey. Cantik tak? Okey, so kita letakkan di sini terlebih dahulu. Untuk iPad ni kita akan tengok di last kali ya. Kita tengok terlebih dahulu apa yang ada di dalam kotak ni. Okey. Okey, first dia punya macam biasalah. Okey. Dia punya manual ataupun buku-buku, segala paperwork dalam ni. Okey. Macam biasa saya rasa tak semua orang akan baca kot benda ni kan. So ini pun macam biasa dia akan bagi Apple stiker.
So boleh tampal dekat dahi lah, menandakan kita ni pengguna Apple. So saya rasa benda-benda macam ni kita letak tepi ya. Rasa tak ada manfaat pun sebenarnya. Okey, jom kita tengok apa yang ada di dalam kotak ni. So yang pertama, dia bagi adapter charger. Yang ni 18 watt kita buka terus Okey. 18 watt. Berkaki 3. Nampak berkaki 3. Letak kat sini dulu. Dan juga kabel pengecasan. Okey. Type C to Type C. Alright, nampak ya? Alright. Okey, nampak jelas Okey, sekali lagi jom kita tengok dia punya body iPad Pro ni. Wow. Bila kita pegang je, rasa sangat-sangat premium rasa solid tau. Rasa solid, premium. Nampak macam wow, sangat-sangat nice bila kita pegang So yang ni saya belum buka lagi dia punya plastik. So tiba masa untuk kita bukakan baju dia. Okey, standby. Tengok dengar Kita sekali kita ASMR, dengar ya. Teruja, sangat-sangat teruja. Wow. Itulah dia iPad Pro 11 inci tahun 2020. So ini memang saya punya idaman lah untuk saya buat kerja macam-macam nak guna dengan iPad ni. So tengok sekali lagi. Cantik tak? Sangat-sangat cantik So ini dia punya logo dan juga kamera. Okey, warna silver. Cantik tak? Teruja betul lah. Dapat iPad idaman ni. Wow. So bagi saya masa sekejap untuk saya setting iPad saya ni buat sementara waktu. Okey, saya pun dah siap setting saya punya iPad. Jom kita tengok rupa iPad saya macam mana. Tara! So sekarang ni saya nak ceritakan serba sedikit berkaitan dengan spesifikasi iPad Pro 11 inci yang saya beli ni. iPad Pro 2020 menggunakan chipset Bionic A12Z. Ada Face ID. So kat depan ni korang boleh unlock dengan menggunakan Face ID. Dan perkara yang membuatkan saya paling teruja dengan iPad Pro ni berbanding dengan tablet-tablet yang lain, dia punya kamera, wow, memang betul-betul power. So boleh tengok dari dekat dia punya kamera. Dekat sini dia punya kamera. Sekejap. Dia punya kamera sama seperti dengan kamera iPhone 11 series. Kamera utama iPad Pro ni 12 megapiksel. Dan yang paling power sebenarnya, iPad Pro ni dia ada kamera mode ultra wide 10 megapiksel. Dan kalau korang boleh tengok dekat sini, okey, dia ada sensor yang ketiga, iaitu sensor LiDAR, berfungsi sebagai pengimbas cahaya dan juga pengimbas ruang untuk digunakan sebagai aplikasi AR. iPad Pro ini juga menggunakan 6GB RAM dan ada port magnetik di sini untuk kita letakkan Apple Pencil. Dan saya tengok dekat YouTube sebenarnya ramai yang main game dekat iPad Pro ni. Saya rasa mungkin disebabkan faktor skrin yang besar dan juga untuk iPad Pro dia punya Pro Motion ialah 120Hz. So memang best lah. Sangat-sangat smooth untuk kita main game. Dan perkara yang paling membuatkan iPad Pro ni menjadi sebutan ramai ialah dia punya speaker. iPad Pro mempunyai 4 speaker, 2 dekat atas dan juga 2 di bawah. Jom kita cuba dengar sejauh mana power speaker iPad Pro ni. Yang dikatakan ada 4
speaker. Oh. So korang boleh dengar sendiri betapa padunya speaker iPad Pro ni. Memang best lah untuk kita dengarkan lagu Sangat-sangat padu dia punya bass, dia punya kekuatannya audio tu sangat-sangat power lah. Okey, seterusnya kita letakkan iPad kesayangan ni di tepi terlebih dahulu. Kita nak unboxing item yang kedua, iaitu Apple Pencil second generation. Okey, jom kita mana peminat-peminat ASMR, jom kita dengarkan unboxing plastik plastik Apple Pencil second generation. Dengar tak? Okey, bersedia. Unboxing dengan penuh bergaya. Okey, jom kita tengok Apple Pencil. So sebelum ni saya tak pernah guna tau Apple Pencil. So saya nak alami sendirilah experience sejauh mana kehebatan menggunakan produk-produk Apple ni. Wow. Okey. Tu dia. Okey, dalam ni kita taruh di tepi dulu dia punya kotak. So yang ni dia punya buku manual lah. Okey, buku manual seperti biasa. Yang ni pun mungkin 100 tahun lagi baru kita akan baca dia punya buku manual. So inilah benda yang kita nak merasai sendiri pengalaman untuk kita pegang Apple Pencil second generation. Alright. Kita buka dia punya plastik. Ada plastik satu kepuasan kita unboxing barang premium daripada Apple ni. So ini dia punya Apple Pencil second generation. Dan kita nak connect kita punya Apple Pencil ni dengan iPad Pro. Okey, caranya sangat mudah saja untuk kita connect Apple Pencil ni dengan iPad. Okey, dekat sini dia ada dia punya magnetic port dan okey, saya tunjukkan kepada anda semua. Caranya sangat mudah saja untuk kita connect iPad Pro ni dengan Apple Pencil. Caranya hanya letakkan Apple Pencil ni dekat magnetic port yang ada dekat iPad ni. Okay, dekat tengah-tengah tu. Letak je macam ni. Terus. So dia terus connected dengan kita punya Apple Pencil. So seterusnya kita beralih fokus kepada item yang seterusnya, iaitu Magic Keyboard untuk iPad Pro. Okey, kalau kita boleh tengok di belakang ni dia tunjukkan antara position yang kita boleh gunakan untuk kita letakkan ataupun kita sambungkan dengan iPad Pro. Tanpa membuang masa, jom kita unboxing Magic Keyboard floating in the air katanya. Okey, jom. So, mana peminat ASMR, kita dengar sekali lagi plastik unboxing Magic Keyboard. Nampak tak berapa nak dengar Okey. Very satisfying Wow. Ini dia antara salah satu aksesori yang wajib ada kalau anda mempunyai iPad. Okey, jom kita buka
kotak magic keyboard ni. Okey. Hush, ketat lah. Itu dia. Kita betul-betul tanggalkan dia punya kotak. So, jom kita lihat apa yang ada di dalam kotak magic keyboard ni. Confirm lah dia akan ada magic keyboard lah. So, dia punya tempat lubang kamera untuk iPad ni. So, jom kita tarik dia punya plastik ni. Okey. So, dalam kotak dia tak ada apa-apa dah. So, untuk kotak kita letak dekat tepi dulu. Kita beri fokus kepada dia punya magic keyboard untuk iPad Pro ya. Okay, ni dia punya plastik. Kita bagi kepuasan untuk mendengar. Kita buka plastik magic keyboard. Ush, tak dapat itu dia. Inilah dia magic keyboard untuk iPad Pro. Okey. So, okey, ini dekat belakang dia kita boleh tengok dekat sini ada logo Apple. So, kita buka. Rasa betul-betul teruja. So, kita boleh buka macam ni. Ini dia punya kotak dalam So, okay, kita semula daripada semula kita mula semula. Okey. So, ni daripada bawah daripada bawah. So, ini adalah dia punya magic keyboard. Tara! So, bila dia dah sampai kat sini, dia akan lock dengan sendiri dan nanti korang akan boleh adjust mengikut sudut yang korang nak lah. So, dia boleh adjust sendiri kat macam ni. Okey. So, apa lagi? Jom kita cuba untuk letakkan kita punya iPad dekat magic keyboard ni. So, okey. Kalau korang boleh tengok dekat sini, ada magnetic port untuk korang letakkan iPad di sini Okey. Bila saya pegang magic keyboard ni, saya rasa amat premium dan juga sangat-sangat eksklusif. Dia punya first impression pun memang membuatkan saya rasa teruja lah. Dia punya magic keyboard ni, dia punya hasil pembuatan pun memang nampak moden dan juga solid nampak kukuh. So, tanpa membuang masa, jom kita lekatkan iPad Pro ni kepada magic keyboard ni. Okey. Kita punya kotak ni kita letakkan di tepi terlebih dahulu. So, kita ambil position macam ni Okey, supaya korang semua boleh nampak macam mana kita nak lekatkan iPad ni. Alright. Okey, ni kita punya iPad. So, macam mana kita nak lekatkan iPad ni kepada magic keyboard ni? Sangat-sangat mudah. Saya tunjukkan tutorial macam mana kita nak lekatkan iPad ni kepada magic keyboard ni. Tutorial ni sangat mudah. Hanya menggunakan sedikit tenaga dan juga tiada kegunaan otak pun. Hanya letakkan saja. So, cara dia itu je. So, saya tunjukkan sekali lagi macam mana kita nak sambungkan iPad kita ni kepada magic keyboard. So, caranya sangat mudah. Kita just lekatkan sahaja iPad ni kepada magic keyboard. Itu sahaja. So, korang semua boleh tengok macam mana iPad kita ni boleh terapung. Apabila iPad dan juga magic keyboard ini dah disambungkan, bila kita tengok dari segi pandangan dah sebiji macam laptop dah. So, inilah dia punya kelebihan magic keyboard ni, dan dia juga nampak premium, nampak solid, sangat-sangat cantik lah dengan gaya yang telah dipersembahkan, iaitu floating in the air. So, kalau korang boleh tengok di sini, dia ada satu ruang satu ruang di sini yang menunjukkan
iPad ini terapung di udara. Dan juga korang semua boleh laraskan mengikut sudut yang korang suka dan juga selesa. Okey. Macam ni boleh. Macam ni pun boleh. So ini adalah sudut yang maksimum lah. Magic Keyboard ni pun okey, kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada port untuk pengecasan, tetapi hanya untuk cas sahaja, bukan untuk data transfer. Dan perkara yang membuatkan Magic Keyboard ni nampak lebih wow dan juga power, sebenarnya Magic Keyboard ni turut ada dibekalkan dengan trackpad. So siapa-siapa yang pernah sebelum ini ataupun mempunyai MacBook Pro ataupun MacBook Air, so korang semua boleh gunakan gesture yang sama yang korang pernah guna sebelum ini dekat MacBook Pro ataupun MacBook Air. Okey, boleh gunakan 3 jari ataupun 2 jari dia punya gesture di trackpad. Okey. So dia korang semua akan mendapat pengalaman sama seperti dengan menggunakan MacBook. Magic Keyboard ni pun ada backlight, so korang semua boleh guna di tempat yang gelap. Setelah saya merasai sendiri, memegang dan juga melihat, saya yakin anda wajib ada Magic Keyboard ini untuk menambahkan lagi keseronokan experience menggunakan iPad Pro ini. Saya nak kongsikan dengan anda semua kenapa saya membeli iPad Pro ni bersama dengan Magic Keyboard ni. Yang paling utama ialah kerana gabungan ini membuatkan ia jadi fleksibel. Contohnya kalau saya dalam keadaan nak relax-relax santai, so saya nak ada dalam keadaan mode ataupun situasi menggunakan tablet. So saya just tarik saja, tanggalkan daripada Magic Keyboard. So saya boleh scroll ataupun gunakan sebagai tablet. Nak buat apa sahaja ataupun nak tulis nota, saya nak tengok Facebook, saya nak buat carian di Google. So kalau tiba-tiba saya nak buat kerja secara lebih serius, just letakkan sahaja di Magic Keyboard ni. Okey, saya letakkan sahaja. Letakkan saya punya Apple Pencil, terus jadi seolah-olah macam MacBook ataupun komputer ataupun laptop. So itulah yang bestnya. Tiba-tiba nak berubah alih semula kepada tablet lebih santai, saya just tarikkan sahaja. Okay, saya tarik je, kan senang. So saya boleh tengok, baca apa sahaja kat depan saya ni, ataupun tengok apa sahaja. So lebih santai dan lebih memudahkan. Okey, saya rasa mesti ada yang tertanya-tanyakan kenapa saya masih lagi perlu beli iPad sedangkan saya dah ada satu laptop yang agak power lah untuk editing video, untuk editing gambar, kan? Betul tak? Memandangkan saya sebagai seorang cikgu dan pada masa yang sama saya juga sebagai seorang student master, saya memang mencari sebuah gadget yang boleh saya gunakan untuk kegunaan seharian saya. Dan saya dah study, saya dah buat kajian, saya tengok iPad Pro ini memenuhi segala keperluan saya sebagai seorang cikgu dan juga sebagai seorang student master untuk saya lakukan ataupun buat kerja seharian saya. So, iPad ni saya boleh gunakan untuk buat PDPR, untuk mengajar anak murid saya. Okay, saya boleh gunakan Apple Pencil ni untuk menulis, untuk melukis gambar raja ataupun membuat penerangan kepada anak murid saya. Dan pada masa yang sama saya boleh gunakan untuk saya punya pengajian saya lah di peringkat master. Saya boleh ambil nota, buat nota secara lebih cantik, kreatif menggunakan pensel yang ada ini. Dan secara tidak langsung saya punya productivity lebih meningkat dan saya apabila saya nak buat kerja berkaitan dengan kajian saya pun lebih rasa
bersemangat gitu. Dan kalau nak dibandingkan, kalau saya nak guna laptop gaming yang tadi yang agak besar, berat, nak buat segala benda, saya rasa amat menyusahkan lah sedikit ya saya punya tugasan harian. So kalau ada iPad ni lebih fleksibel dan lebih mudah untuk saya guna buat aktiviti harian saya. Jadi saya boleh buat kerja sambil-sambil rehat ataupun tengah bersantai. Contohnya duduk dekat sofa, sambil-sambil tengok TV. Masih lagi kita boleh buat kerja ataupun nak pantau apa sahaja menggunakan iPad ni yang fleksibel. Walaupun kita buat kerja sambil santai, tetapi kita dapat isi dengan perkara-perkara yang berkualiti dan kita akan dapat tingkatkan kita punya produktiviti kerja kita. Yang paling penting, buat kerja kita happy. Jadi sampai di sini saja perkongsian kita hari ini dan terima kasih kerana anda semua teman saya untuk unboxing Apple iPad Pro tahun 2020, Magic Keyboard Floating dan juga Apple Pencil second generation. So, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kalau anda ada apa-apa sahaja pandangan dan juga pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah ini. Dan kalau anda suka dengan video saya, tinggalkan like dan juga share. Dan yang paling terakhir, jangan lupa untuk anda semua tekan butang subscribe. Saya Hazim Azmi. Bye-bye.